قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنكم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Terjemahan 154. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, dia menurunkan rasa selamat kepadamu, yakni berupa rasa mengantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, orang-orang Islam yang kuat keyakinannya. Sedangkan segolongan lagi, orang-orang Islam yang masih ragu-ragu, telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Sangkaan jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar Nabi dan Rasulullah, tentu dia tidak akan dikalahkan dalam berperang. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita lakukan dalam urusan ini? Katakanlah, yakni Muhammad, sesungguhnya semuanya itu urusan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita lakukan dalam urusan ini, nescaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, nescaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah melakukan demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. 155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran di antara dua pasukan itu. Dua pasukan itu ialah pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum musyrikin dalam perang Uhud. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan
disebabkan sebahagian kesalahan dosa yang telah mereka lakukan pada masa lalu. Tetapi Allah telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. 156. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengembara di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, kerana Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. 157. Dan sesungguhnya sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, meninggal dunia di jalan Allah bukan kerana peperangan, sesungguhnya pastilah keampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan. Allah Azim. Allah Azim. So, saya punya tablet baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
الكافرين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. 158. Dan sungguh sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. 159. Maka berkat rahmat Allah engkau, yakni Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Urusan peperangan dan hal-hal dunia lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, yakni tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Kerana itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 161. Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat, yakni dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, nescaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. 162. Maka adakah orang yang mengikuti keredaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka Jahannam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. 163. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 164. Sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang beriman ketika, yakni Allah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan, yakni jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. 165. Dan mengapa kamu, yakni hairan ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuhmu pada perang Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Okey, Ati minta mohon diri dulu ya. Nazri nak pergi dah. Okey, terima kasih Ati. Nazri bin salam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ji, masa Pau baca tadi ada bunyi anak tikus daripada Haji. Ya ke? Nanti kau terlampau sensitif kot. Saya tak pasal apa-apa pun. Ya. Tak tahu Pau dengar ke tidak? Saya dengar. Yalah, nak tikus lah. Tikus. Nanti kau pasal saya pula. Selalu dengar nanti kau daripada Pau ya. Ya. Hati pun dengar juga tadi. Tapi hati dia bunyi lain. Saya tak buat apa-apa pun, tak pasang mic, external microphone. Mungkin setting kuat sangat kot, dia punya speaker kot. Dia kena pelan sikit lah. Okey, ada tadabbur. Apa ni? Haji rumah baru, background Haji rumah baru. Baru tukar environment sikit Environment sikit. Tengah hall tu yang cantik lah. Tu tengah hall kat luar tu kan kat dalam. Kat luar tu. Oh lawa. Tu apa tajwid ke Pau ni? Okey.
tak puas hati ada, tak puas hati kan. Dia Pau baca okey. Pau dah siap berlagu dah. Pau dah siap berlagu dah. Taranum Pau. Taranum apa tu Pau? Tak ada Taranum. Taranum. Ni surat yang baris apa ni? Yang Pau baca tadi muka surat 71 tu. Aha. Seronok kalau orang baca yang belajar berlagu ni. Masih. Memang apa ni antara muka surat yang bacaan yang Orang sepopular gunakan je. Hmm? Dia kisah hari ni lebih pada kisah apa kita baca hari ni? Perang. Peperangan Uhud, mati syahid. Apa lagi? Apa ya? Penerimaan apa ni Muhammad dengan kematian Nabi. Ya. Lepas tu saya perasan maksudnya mana dari segi kematian, mati biasa, mati dibunuh, itu adalah perkara biasa kan. Maksudnya kalau Nabi mati dibunuh itu normal kan. Maknanya kalau mati dibunuh ke mati biasa ke, adakah kita manusia nak paling kerana apa kata Nabi mati, kita tak beriman pada Allah kan. Jadi ayatnya mati dibunuh pun adalah perkara biasa bagi Allah kan. Mana bukan benda tu adalah benda yang apa kata mati yang menjelekkan lah bagi para Nabi tu kan. Mati terhormat lah. Bukan so mati terhormat. Bukan kalau kita kat mati dibunuh tu mati yang tak elok lah kan, aib lah, melainkan dalam perang lah ya. Tapi macam Nabi ni mati dibunuh, simply dibunuh macam tu je kan. Macam seolah macam kenapa Allah tak jaga dia punya martabat dia kan. Tapi rupanya dalam Al-Quran tu mati dibunuh tu adalah benda yang normal, sama macam mati biasa. Jadi dia kata adakah kita nak tumit tu, apa maksud dia? Ada nak paling pada tumit tu. Allah dua kali sebut tumit. Tumit itu yang Indonesia ni kot. Ya. Dekat even terjemahan lain pun tumit juga. Berpaling daripada Ayat mana pun tumit? Ya. Saya tak jumpa tumit dalam yang Multazam ni. Okey, kejap saya tunjukkan tumit. Tumit mereka. Ya. Kejap saya baca dekat tumit ni. 1, 2. Ya, saya tengok dekat ni yang minta tu dekat Okey. Dalam Indonesia ni saya tengok yang tu kali ganda kita 2 kali lipat dia. 2 kali lipat saya baca tadi ni, apa asal 2 kali lipat tu. Saya nak tunjuk yang tumit ya. Tumit. Masa hati baca tadi. Hati baca muka surat apa? 8. 108 141 sampai 148. Ya. Tumit. Perkataan tumit ya. Tumit. Okey. 144 ada perkataan tumit. 144. Tak ada tumit kan? Okey, 144 tumit ala aqibai, di atas kedua tumitnya. Wait saya tengok saya 144 ala aqibai, 144 ala aqibai, dia wa ma yanqalib ala aqibai, kembali ke semula syirik. Okey, Indonesia aqibai tu ke? Lepas tu saya tengok yang terjemahan dekat yang apps Quran ni, Holy yang Quran biasa tu, ala aqibai tu sekejap
Quran berkata lah ni, qul bihi rasul afa imma ta'au kutila qalabtu ala aqabikum, tumi kamu. Lepas tu ala aqibai, kedua tumitnya. Oh, sini berpaling ke belakang. Berpaling ke belakang maksudnya Maksudnya murtad. Tumit yalah. Berbalik. Mana berbalik tumit. Tumit lah, balik. Tumit tu murtad. Murtad tumit. lah. Bukan tumit kaki, bukan. Bukan tumit kaki. Tapi kedua tumitnya tau. Maksudnya yang sama maksud berlainan. Maksud berlainan. Kedua tumit, mana kedua tumit kaki dia kah? Ya. Tapi maksudnya dia nak beritahu murtad lah. Ni saya baca yang Quran berkata. Tapi yelah, Quran berkata dekat Indonesia ni tak adalah. Berbalik dah. Ala aqibai. Barang siapa berpaling ke belakang, maka dia tidak akan sedikit pun merugikan Allah. Allah akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Apakah jika dia wafat atau dibunuh? Apa imma ta'au kutila qalabtum ala aqabikum. Apakah jika diwafat atau dibunuh, kamu berpaling ke belakang? Ala aqabikum, berpaling ke belakang. Wa may yanqalib, barang siapa berpaling ke belakang, maka dia tidak akan sedikit pun merugikan Allah. Berbalik ke belakang kedua tumitnya. Macam dia kata apa tumit? Apa dia? Tumit kamu. Kalau saya baca Quran berkata ni, qabikum tu tumit kamu. Tapi saya baca mulakan dengan ni. Afain tu maksudnya apakah jika mata ia wafat atau kutila ia dibunuh. Kutila qalabtum, kamu berbalik ala atas aqabikum, tumit kamu. Lepas tu waman, dan barang siapa yang qalib ia berbalik ala atas aqibai, kedua tumitnya, falan, maka tidak yadurra memudaratkan Allah syai'an, sedikit pun. Itulah. Aqabikum tu present tense tu. Aqibai past. Kita tengok yang dalam version lain pula. Yang so ayat apa, muka surat 68 144 kan. Surat 68 ya. Surah Al-Imran kan. Surah 68 muka 8 ayat yang ke 144 ya. 144 ayat 144. Dan Muhammad itu tidaklah hanyalah Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, apakah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik iaitu menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan iman Islam yang tidak ada bandingannya itu. So di sini dia kata patutkah kamu berbalik, maknanya balik menjadi kafir lah. Dan sesiapa yang berbalik iaitu menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah. So di sini berbalik ke belakang artinya jadi kafir kan. Yang tumit tu bahasa Indonesia ni kita tak biasa. Tak biasa. Tumit tu tapak kaki kan, belakang kaki. So kena tengok yang web dulu ya. Tafsir web. Tafsir web tak habis tafsir web. Kena tengok dictionary yang Indon ni. Tumit maksud apa? Tumit. Ni tengok Ali Imran ayat 144. Tengok Indon ya, tumit. TUMIT 144 tu Ali Imran 144 Tumit bahasa Indon 144.
apalah. Tak ada tumit. Kalau yang tafsir web pun tak ada tulis tumit. Dia hanya mundur dari peperangan tu, murtad saja. Berbalik ke belakang tu berbalik tumit. Tak ada. Tafsir web tak ada sebut perkataan tumit. Jadi 144 ni dia ada asbabun nuzul dia. Umar bin Khattab berkata, kami terpisah dari Rasulullah saat perang Uhud. Aku naik ke gunung dan aku mendengar seorang Yahudi berseru, Muhammad mati terbunuh. Aku pun berseru, aku akan memenggal leher orang yang mengatakan bahawa Muhammad telah mati terbunuh. Setelah itu aku melihat Rasulullah dan para sahabat kembali ke tempat semula. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Munzir. Tapi kalau cerita berkenaan dengan Nabi-Nabi yang dibunuh tu, Nabi yang dibunuh semuanya dibunuh oleh Yahudi. Semua dibunuh yang Yahudi ya? Semua dibunuh Yahudi. Pernah Yahudi satu ketika bunuh sampai 39 orang Nabi dalam satu waktu dari tempat yang berbeza. Masya Allah. Semua Yahudi. Sampailah sekarang. Sampailah sekarang. Dia memerangi Muhammad SAW tu sebab bukan daripada kaum dia. Sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni. Hari ni ke yang kita baca orang kafir Yahudi Nasrani ni, dia orang ni sangat lemah kan. Sangat lemah dari segi pegangan dia, sangat lemah dari segi ancaman. Maknanya apa, takut dengan orang Islam sangat. Bila baca kena uji sikit pun takut. Bukan hari ni ya. Bukan hari ni. Hari ni. Okey. Tak ada. Kalau kita tengok yang apa ni, syarahan kata Zakir Naik tu, dia orang tanya kenapa dia orang tu lemah kan. Lemah kerana dia berpaksikan kitab-kitab Taurat Injil tu yang telah dipesongkan. Tak ada kenyataan yang betul lah dalam tu. Semua dah diubah. Semua dah diubah. Semua dah diubah. Jadi dah tak ada barokah kat situ. Lemah dia sebab dia tak ada Allah. Ya, kalau tengok macam tu dia jadi macam menyembah berhala lah, salib dia tu kan. Oh, ayat 151 kot saya refer. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir kerana mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang zalim. Tak ada sebab pun. Sorry, tak ada. Asbabun nuzul ayat 152 dia lah. Dan sungguh Allah telah memenuhi. Asbabun nuzul ayat 152 ni ada. Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa saat perang Uhud, kaum muslimah dibentuk sebagai tim medical, tim medis untuk kaum muslimin. Sebagai dari mereka, tim medis ada yang menginginkan keuntungan dunia dengan membantu kaum kafir. Padahal jika benar-benar taat kepada perintah Islam, mereka, tim medical tak akan melakukan hal itu.
Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ahmad. Oh, kalau tim medical dia nak orang kafir pun dia boleh rawat sekali kan? Ya, ya. Okey. So ini kita stop kat 71 kan? Okey. 71 lah. So 72 lah. So esok tahun 72 lah. Betul Haji dah masuk tu. Okey. So insyaAllah kita berhenti setakat ini saja, insyaAllah. So kita, bos ada apa-apa lagi bos? Perkara tu? Ada apa? Okey, Alhamdulillah. So kita tutup majlis kita dengan doa tilawah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. La asr innal insana lafi khusr tawassul. tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Okay, bos. Okay, bye bos. Terima kasih bos. Bye. Terima kasih Ros. Tak boleh nak type kat sini.